Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Usaha semua dulu kan. Ya, dia itu kecil dan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bil darain amin. Martabat para ulama yang beramal itu martabat para ulama yang beramal dengan ilmunya terletak sesudah martabat para nabi alaihi wassalam dalam tingkatannya. Itu ada sebut dalam hadis bainahu wa bainahu wa bainan nabiyyin darajatan wahidah, kata Nabi. Di antara alim ulama dengan para nabi itu di surga dibezakan dengan satu darajah saja. Bainahu wa bainan nabiyyin, apa nama, di antara dua itu dibezakan dengan satu darajatan wahidah, satu darajah. Itu kedudukan para ulama besar di akhirat. Begitu juga di dunia ini. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang punya takut ke Allah Ta'ala itu hanya para ulama. Siapa saja yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Tinggi darjat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darajat, banyaknya tingkatannya. Allah Ta'ala firman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Tiga manusia. Tuhan mengakui, yani Allah Ta'ala mengakui bahawa sesungguhnya Tuhan melainkan dia, dan begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dia tahu, cuba anda lihat betapa Allah Ta'ala menyamakan para ulama dan para malaikat dalam menyaksikan tentang keesaan Allah. Ulama dan malaikat
Dia bukan sama, tak. Dia letak satu ungkayan ayat, satu rantaian ayat. Allah sebut syahidallah, Allah menyaksikan annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dalam penyaksian keesaan Allah, begitu juga yang menyaksikan itu siapa? Malaikat. Kemudian apa malaikat? Wa wal malaikatu wa ulul ilm, dan orang berilmu. Kita kan selalu baca lepas semayang kan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Lalu kita aman. Itu disebut manzil. Bacaan manzil. Saya tengok kitab manzil dulu masa kecil, sekarang dah jumpa dah. Dia tulis manzil tu dia. Ingat tak? Buku warna hitam dengan merah, tulisan merah, buku hitam. Dah sekarang dah jumpa dah. Dan ada buku manzil, buku Doraemon tengah terbang jumpa. Nanti tak jumpa. Tu dalam tu. Amalan disebut manzil. Pada dulu hari ni boleh kita pandai kita baca au makna biar dulu tu. Tapi itu sebenarnya kedudukan para ulama sangat hebat. Tadi beberapa ayat tu dah memadai untuk kita boleh faham dah kedudukan ulama tu sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Taala. Apa jadi pada hari ni? Kalau ulama ni banyak pada dia ni sama ya dia. Dia manusia dan manusia. Dia buat salah dan buat salah. Betul dari satu sudut, salah daripada banyak sudut. Ya. Satu sudut betul, sudut yang banyak salah perkataan kita tu, sehingga membawa pada sangkobu pada Allah, pada ulama yang Allah meletakkan ketetapan mulia pada mereka. Kita yang kobu, Allah letakkan mulia. Kan? Bodoh manusia hari ini. Dia rasa dia pandai, padahal dia bodoh. Bab agama, bab lain mungkin kau pandai, bab lain mungkin kau cerdik, bab lain bahkan bukan setakat pandai, pakar lagi. Tapi bab agama hukum halal haram, kau sorahkan pada yang ahli. Macam dia menyorahkan hal dan urusan dunia pada ahli dunia kita-kita ni. Dan dia pun tak cakap banyak. Kalau urusan dunia tu sorahkan kau pakar. Biar hal akhirat, hal hukum hakam tu sorah kita, sorah ke dia. Tak, kita pun rasa pakar juga bab agama, nak bercakap juga. Itu yang masalah yang Nabi SAW sebut akhir zaman begitulah. Keadaan orang jahil semua cerita hal agama. Yang dulu ada sekali masuk dalam TV, saya tengok sekali. Masa tu siaran ulangan lelaki waktu tu kan. Dia ada reporter lah. Ni dalam TV ni. Dan sahabat pun keluar agak hal ni. Sahabat pun keluar. Tanya, apa pandangan anda? Ya, lebih kurang lah soalannya. Yang dia ni tak pakai tudung, tak tutup aurat, apa semua ni kan. Dia kata yang penting hati. Hati sebab apa ni? Betul juga jawapannya satu sudut, tapi salah banyak sudut. Kita penuh hati tak tahu. Tapi yang luar-luar ni, yang suruh tutup kepala bagi orang perempuan, tutup aurat lah, lagi perempuan tak ada batas aurat. Yang suruh ni siapa? Syarak ni siapa? Allah dan Rasul. Itu ya simple ya. Yang kopi-kobar, yang penting hati, tak boleh tengok luar ni, pasal ya. Itu kadang-kadang bila orang macam kita ni lah nak nyebut hal agama pada orang ni, kadang-kadang yang kita sebut ni betul. Bukan kadang-kadang, memang betul. Tapi dengan betul je kita sebut, kita dimusuhi dengan yang tidak betul. Itu masalah ya. Kita dimusuhi dengan yang batil. Kita sebut yang hak, tapi hak tu dilihat batil. Orang yang batil tu dilihat benar. Masalah apa? Penyokong yang ramai. Sebab tu dia dilihat benar. Yang kita biasa dengar orang minta doa ni, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Apa maksudnya? Entah. Allahumma arinal haqqan, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, jadikan aku ni, jadikan kami ni orang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikan kami ini melihat kebenaran itu memang sebagai kebenaran dan rezekikan kami mengikuti kebenaran itu.
Dan jadikan kami ini melihat kebatilan itu sebagai sungguh kebatilan, dan jadikan kami ini mengelak dan menjauhinya kebatilan itu. Itu doa kita. Coba akhir zaman Nabi dah sebut, ramai orang yang melihat kebenaran itu sebagai batil, dan begitulah sebaliknya. Jahatlah itu orang satu. Jahat satu sudut jahatnya su'ul dhan dengan Allah, su'ul dhan billah, sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa di antara dosa besar. Allah Ta'ala firman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Soalan tapi dah tahu jawapannya. Katakan hai Muhammad kepada manusia, Allah tanya, adakah sama orang yang berti dengan orang tak berti? Bukan berti ke dunia itu tak sama, tak orang yang faham dengan tak faham? Sama tak orang yang tahu dengan yang tak tahu? Kan? Satu soalan yang semua orang tahu jawapannya. Pasal tu dalam ayat ni dah tak beri jawapan. Sebab soalan ni pakat taubih semua jawapan dah. Sama tak orang yang tahu dengan tak tahu? Tak sama. Nak membahagikan apa? Orang yang tahu mahal dengan pengetahuan ni. Orang yang tak tahu bankrupt dengan kejahilan. Tu hal dunia. Hal akhirat pun sama. Nak capai akhirat mesti dengan jalan ilmu. Bankrupt kita ilmu tak ada. Kan? Semalam ada kawan saya telefon, Ustaz, boleh tak saya kawan saya seorang mati dia biji no, boleh tak saya pergi ziarah? Saya kata boleh. Boleh tak kita ziarah orang kambing mati dia? Boleh. Ada hadis saya Nabi ziarah orang Yahudi mati, tak ada masalah pun. Boleh ziarah, tapi saya bangun dulu jangan pergi talqin dulu itu. Kau berhenti tahlil ibu pakai tak boleh kan? Takkan kita pergi ziarah, okey. Bahkan ziarah tu adalah lebih cantik lagi, ada iktibaran, ada pengajaran kita ambil. Kan kita kalau tengok orang meninggal, orang saudara Islam, innalillah, doa, dia takziah, semua tu benar-benar sunat yang dianjurkan dalam agama, dalam kita menziarahi orang atau saudara Islam kita meninggal. Bahkan Nabi SAW menyebut tu hak kita terhadap saudara Islam kita. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Kewajipan dan tanggungjawab seorang muslim terhadap saudara Islamnya yang lain itu ada 5. Itulah. Yang pertama, alhamdulillah, ingat ni, apa yang saya cantik dalam kepala ya, alhamdulillah. Menjawab salam. Nombor 2, ulanglah sikit kan, kita ingat orang ni dosa 10 dia bawa ayat ni, dia bawa hadis ni. Nombor 2, dia ada orang sakit, alhamdulillah. Nombor 3, mengiringi jenazah. Nombor 4, memenuhi jemputan kahwin. Boleh kita urus ke kepada kan? Boleh ya tu. Nombor 4 yang terakhir, mendoakan wasit, mendoakan wasit. Wasit sedap situ tu. Cung dah dapat pahala. Cung memang wasit saja. Mendoakan orang wasit. Jadi itu hak kita. Jadi dia pun telefon, Ustaz, boleh tak kita berziarah orang sebab ni kawan saya, kawan baik, lama tu, berpuluh tahun, kawan baik, bagus kan? Nabi SAW pun menganjurkan kita, kawan semua orang hatta daripada yang non-Muslim. Nabi pun sikap yang sama. Jadi bahkan menyakiti jiran yang non-Muslim saja pun berdosa. Dia kata, boleh tak? Boleh. Dia pun ajak saya, takut kalau berdosa dengan ustaz-ustaz tadi berdosa lah kan? Dia ajak saya, pergilah, tak apalah. Mula rumah, mula saya fikir apa ikut tidak kan, sebab saya pun tak pernah beri kan? Kalau menziarahi orang yang non-Muslim mati ni, saya tak pernah beri. Apa nak pula ni pun bukan kita pernah apa pun, tak pernah. Tak apa lah, dia tak boleh. Tapi saya pergi tu, resiko dah lain. Kan bisa tuan-tuan tengok, saya kat kopiah je. Hari ni
tu dah kopiah lain. Ni kopiah semalam pakai. Orang Cina pun pakai kopiah sama macam ni. Saya pakai kopiah nipis je kan. Besok kan kopiahnya degan kan. Hari ni kopiah. Kawan dia tengok tu, dia kata, oh kopiah tak. Wah. Ada je tak apalah, macam mana kopiah nipis. Dia tengok, dia orang kaya mati. Dia nak cerita kan? Yang cerita ni adik kepada si mati. Dia kata dia ada package yang mati yang 3 hari lepas tu tanam, package 5 hari lepas tu tanam, package yang seminggu. Semua package kan. Yang macam kita orang Islam ni satu untungnya ialah ada itu dari sudut dunia lah. Dari sudut akhirat pun Nabi Muhammad segerakan. Ada 3 benda yang dituntut untuk disegerakan. Apa nama? Nabi Muhammad hadis yang pertama. Ada tentu cikgu pandai betul kan. Menyempurnakan jenazah. Dia cerita matinya kan. Menyempurnakan jenazah macam tu tak? Tak, salah tak masuk hadis ni Haji nak darah je, stop di situ. Nak darah tu, pembunuh nak darah tu saya tahu. Kahwinkan kahwinkan anak kita idza wazawijuhum idza aradu. Kahwinkan anak kita bila dia dah ada kehendak nak kahwin. Ada disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Anak darah ni kalau 6 tahun tu elok tu. 6 tahun dia dah ni nak rasa nak kahwinan 6 tahun kan. Kita dah mula disosah Jadi nombor tu apa? Nombor 3. Tak. Alhamdulillah. Tak. Segerakan. Selesai. Dilembek, dilewat boleh. Disegerakan tu lebih baik. Tapi dalam urusan menyegerakan jenazah tu wajib. Yang tadi tu dianjurkan untuk kita segerakan. Khilaf lah, ada banyak khilaf masalah tu. Cuma 3 tu secara umum disebut Nabi je. Jadi package itu lambat. Yang obatkan dia sakit, ada sakit lah. Kata dia tu sebab COVID lah. Sakit dia sebab COVID. Dia mula-mula sakit, hantar doktor hospital apa. Yang itu lah, nanti sebut apa? Yang legal apa? Geligal. Tak boleh salah. Saya sebut geligal. Goli je lah. Ya, siapa masuk dah tu goli dah nak keluar duit. Goli nak keluar duit. Ya, mahal situ. Dan orang tu tentu yang dia masuk situ tu. Macam tuan-tuan layak dah duduk situ. Duit berapa? Itu bila hospital pasal berbagi nanti 3 jam setengah. Ubek. Apa nama, tak settle situ, hantar Singapura. Banyak kan? Tak Singapura. Tak settle kan? Doktor dia khabar cerita itu, doktor tu kau boleh bawa balik kan? Kau boleh bawa balik sihat? Boleh bawa balik? Tak boleh sihat lah. Tapi itu pakai, dia kata bawa balik pakai ambulans 6 jam dari Singapura sampai ke rumahan, ke hospital, ke Kubur 6 jam dari rumah. Tengok keranduan memang kayu mahal, bau kilat, bau semua dalam tu macam orang make up pun. Dia ada cara lah, tak tahu lah Allah alam kan. Tapi pada tengok tu haji tu khabar dia dalam keadaan sedang menyesali kehidupan dia dalam suasana bakar kio selangkah besar lah kan. Dan mati kita tengok tu sebab kita pun bakat baca kitab, bini kitab ni ada sokong dah itu kan. Tengok tu dia dah mati khabar, pastilah masa ni dia meminta satu benda yang tak minta lain lah. Minta apa? Minta nak hidup balik dunia. Mestilah orang ni nak minta hidup balik. Nadi tu minta tak ada cakap mulut takut nyawa dah. Dia nak mati ni mesti nak minta hidup balik kan. Tetapi agak pengajaran sikit. Masuk dalam rumah. Jadi nak masuk dalam rumah, nak tengok tu nak tengah lah kasut dalam rumah. Dia tak bagi. Masuk dengan kasut tak tahu pasal apa. Dia tangan lipat, tangan kasut. Kita ni suruh masuk. Allah Alam tak tahu tak apa. Tapi itulah
Lepas tu dah habis tengok keluar. Dia pun sebut, mana tu matilah, kita tak tahu bila lagi. Ada lah ayat beringat tu dia. Kita ni kena bisa ada orang mati pun tak ada ayat tu kan. Dia ada dah. Dia dah habis dah. Kita nanti tak tahu bila. Tu. Jadi dah baik lah. Tengok kali pertama. Adalah pengajaran kan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, sama tak orang yang reti, orang yang faham dengan orang yang tak faham? Tak sama. Dalam hadis pula, selepas diberitahu dengan Allah Ta'ala kedudukan, kemuliaan orang-orang yang ada ilmu, Nabi SAW berkata, Inna Allah Ta'ala idza arada bi'abdihi khairan faqahahu fid din. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila berkehendak kebaikan pada seorang hamba-Nya, Allah akan beri dia faham hal-hal agama, faham hal hukum hakam, faham hal halal dan haram. Itu kalau dia boleh rujukan masyarakat ramai, itu kita kena pandang dia orang yang Allah Ta'ala telah kurniakan kebaikan yang banyak dalam hidup. Maksud dia manfaatkan dia, buat kebaikan dengan dia, muliakan dia. Sebab Allah yang meletakkan kemuliaan tu, layaklah kita muliakan dia. Sebab dia tu di sisi Allah mulia. Kita zaman dengan tu dah budak-budak lelah pula tu kan? Berhingus dah bahasa kita ni. Kalau orang tahu sebut berselemo. Kalau perempuan sebut hingus. Selemo meleleh, bukan selemo meleleh, bertali, bawa korak, lepas tu koring selemo tu. Itulah dia tanya. Pandai dah. Komplain ulama bila menasihatkan kita, komplain ulama bila meletakkan hukum yang tak penuh dengan selera dan tokak kita, pumpang kita bagi kawan. Dia tak tahu Allah ni dalam satu hadis qudsi kata apa? Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala firman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Jadi kita tak boleh tak boleh nak letak dia tu macam biasa, macam kita, tak boleh. Sebab Allah yang meletakkan dia dengan kita tu tak sama. Dari sudut kemuliaan yang Allah letakkan dia tak sama. Benda tak nampak, kau nampak tak apa. Darajah tingkatan tu, kau nampak dia tu berjalan tinggi dulu kita, senang. Assalamualaikum, macam tu je kita. Tengok rupa panggil yang sama, jalan jojak tanah macam kita, pergi pasar macam kita, makan macam kita. Jadi kita ukuran bila dah sama macam kita, sama macam dia tak boleh ukuran zahir macam tu menyelesaikan kita. Jadi kedudukan tu Allah Ta'ala yang meletakkan ke dia. Jadi Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, kasih Allah Ta'ala tu apa nama para ulama lah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laulal fuqaha awliya falaysa lillahi awliya. Ataupun laulal faqihu waliyun falaysa lillahi wali. Kalaulah tidak dikeranakan orang yang faham hukum hakam, faham agama tu wali, maka tidak ada bagi Allah itu wali. Kalaulah bukan orang-orang yang faham agama itu adalah wali, maka tidak ada bagi Allah Ta'ala itu wali. Faham wali? Kedudukanlah orang paling ulama ni, kedudukan Nabi kembali ke situ. Jadi Allah Ta'ala kata dalam hadis qudsi, siapa-siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka aku istihab orang dengan dia. Dahsyat tu. Kata ulama, dosa-dosa yang dahsyat sehingga Allah Ta'ala boleh istihar orang pada dia ada dua. Pertama, dosa-dosa riba. Nombor dua, dosa-dosa memusuhi ulama-ulama, memusuhi kekasih Allah, wali Allah. Dua tu ada disebut. Kalau dalam hal riba dalam Quran surah Baqarah tu kan, faqad adantuhu bil harb, itu hadis mana ayat ayat riba lupa dah. Ada tuan tengok ayat riba
yang Allah Ta'ala kata orang pada orang yang bergelumbangan dosa riba. Nombor 2, ini Allah Ta'ala kata orang dosa memusuhi kekasih Allah, para ulama. Dosa besar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sudah sebut ayat tadi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Hadis ini panjang, dia ada pangkalnya, kemudian dia ada lagi sambungannya. Agak panjang hadis ni. Hadis tu pangkalnya cerita lagi sesungguhnya orang-orang para ulama ini didoakan penduduk langit, segala penduduk langit, segala penduduk bumi, sehingga semut-semut di dalam lubang sarangnya dan segala ikan-ikan di dalam lautan, dalam air semualah. Wal hitan fil bahar, satu riwayat wal hitan fi jawfil ma. Semua jenis-jenis hidupan yang duduk dalam air ni mendoakan para ulama. Wan namlat hatta namlat fi juhriha, sehingga semut-semut dalam lubang sarangnya. Inna Allah Ta'ala wa Inna Allah Ta'ala wa ahlus samawati wal ard Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlatu fi juhriha wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ahli langit, ahli bumi, sehingga semut dan lubang sarangnya, sehingga ikan-ikan di dalam lautan, ke semua itu bersalawat ke atas para ulama. Bayangkan semua kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Kemudian bersambung hadis ni, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu waris pada Nabi, waris pada segala Nabi. Waris apa? Kita ni kalau bercerita waris sesama kita, tentu halnya baik berkait dengan harta, tanah, rumah, duit, apa saja peninggalan si mati yang bersifat material, yang bersifat benda atau benda dunia ni. Bila kita cerita tentang perwarisan, tapi cerita para ulama, dia mewariskan peninggalan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi kata, innahum lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka itu, yakni para ulama, tidak mewarisi daripada para Nabi itu duit dan harta. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewarisi ilmu para Nabi. Hebat ilmu para Nabi. Tak heranlah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu seumpama para Nabi Bani Israel. Dari sudut mana kedudukan itu dia dapat? Dari sudut keilmuan dia, tambah dengan amal daripada ilmu yang dia faham. Para ulama. Dalam masa yang sama, Nabi SAW juga mengingati kita, mengingatkan kita, ada ulama-ulama yang jahat ni. Ada. Jadi semua ulama dia ada dua, ulama dunia, ulama akhirat. Ulama baik, ulama jahat. Ada. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, golongan yang paling aku bimbangi, lebih aku bimbang daripada Dajjal, Nabi kata. Siapa dia? Ulama usu, ulama jahat, ulama dunia, ulama yang jual daripada ilmu agama dia untuk dapat habuan dunia. Jual. Itu pun kita bimbang juga. Dan itu boleh kita ukur mudah je. Nabi beri jalan nak ukur itu. Mereka takut dengan kebenaran, mereka takut nak menyebut dan mengungkap kebenaran. Hanya agama itu manisan untuk jadi halwa telinga masyarakat saja, supaya dia dapat habuan daripada masyarakat. Hingga Nabi buat kesimpulan. Nabi kata, lisanuhu ahla minas sukar wa qulubuhum qulubuz zi'ab. Lidah mengekor ni lebih manis daripada gula, tapi hatinya lebih ganas daripada serigala. Ganas mana? Ganas nak nyodot benda-benda ni, nak nyodot benda-benda habuan dunia ni. Mulut ni papnya dia, papnya. Lapik ayat Quran semua, lapik bahasa hadis lah kau. Oh, syok kan? Syok. Tapi ganas tu kata Nabi. Itu ulama su.
Nabi kata aku lebih bimbang dia ni daripada Dajjal. Dajjal ni pun merosakkan manusia. Dia ni lagi merosakkan lagi. Sebab tu Nabi kata aku lebih bimbang dia ni. Sebab orang ikut dia. Bahasa itulah ayat-ayat Quran kita ni. Yalah mentang-mentang kita bukanlah bangang Quran, tapi roti sikit kita banyak. Kita nampak ni halal. Mungkin dengan penampilan dia lagi. Apalagi kalau dengan penampilan buat pula bahasa-bahasa macam tu bahasa-bahasa agama ni tertarik kita. Dia bukan sebut benda yang sosek, tak. Tapi dia nak jual kebenaran itu, nak dapat buat benda dunia ni. Itu apa? Nabi Qobah ni binasaan masyarakat ni. Itu yang kata mulutnya lebih manis, lidahnya lebih manis daripada gula, hatinya lebih ganas daripada serigala. Kita lidah kita tak manis, kita ada kencing manis je, tak apa. Tapi kita tak ada kebenaran dia. Dia lidah manis, kita ada kencing manis je. Tak apalah, tolak lambek tu. Ketujuh seorang dia kan pukul lagi. Sebab kita subuh nanti kan kau dah habis sembahyang pun kat pukul 7 orang tadi. Saya kata apa nak habis? Apalah, dah cuti dia kan, tuan tak ada je kan. Sikit lagi seorang kita berhenti. Nampak-nampak si lemak pun nak sampai. Saya tahu dia nampak pegang susun tu kena berhenti tu. Nampak je nak berhenti. Nampak tak berhenti tadi tahan. Hadis Nabi SAW sabda lagi, la hasana illa fitnatain, rajulun ataahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Ini cerita kan dalam hadis, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, atau kama qala. Nabi kata hati-hati dengan sifat hasad dengki. Dosa hasad dengki ni berdosa haram, dosa besar bahkan kata sebagian ulama. Nabi kata pasal apa hati-hati dengan hasad dengki? Pasal hasad dengki ni selalu ada dalam hati kita. Bahkan Nabi kata kau iya aku jaga-jaga. Sebab benda ni dia bukan pulang mulut, dia daripada hati tu. Kan? Hati dia menebal-menebal sehingga akhirnya sebahagian manusia hasad dengki itu terabut dengan perkataan dan perbuatan. Ada orang tak, dia menebal, simpan Nabi Qobah hati-hati. Jaga. Sebab Nabi Qobah hasad dengki walaupun tidak timbul dengan perkataan dan perbuatan, itu lebih tahu lagi lah. Itu Nabi Qobah innal hasada ya'kulul hasanat. Kedengkian yang bertampaklah hati kita tu akan memakan kebaikan kita. Makan. Dia bukan sekaligus ngap tak, makan sikit. Tapi sifat yang menghancurkan, tak ada baki langsung. Seperti mana api memakan kayu api, habis untuk tak ada apa tinggal. Dia dobu bi bosan. Tetapi ada hasad dengki yang digunakan bukan setakat boleh, bahkan dapat pahala. Ini hadisan. Boleh dengki. Ada hasad dengki asalnya haram, tapi ada keadaan boleh. Mengumpat asalnya haram, ada keadaan boleh, bahkan yang wajib pun ada. Asal bohong itu haram, kata Nabi, ada keadaan yang boleh. Dia bukan semua secara mutlak haram sampai bila-bila, tak ada keadaan-keadaan yang digunakan. Kan? Supaya macam semalam ada dua hari sudah ada orang tanya, ustaz boleh tak nikah online? Asalnya boleh, tapi bukan suka-suka kita, darurah boleh lah. Pasal apa kita tak buat akad nikah secara bersemuka? Salah orangnya, tak ada orangnya, belah dah jauh yang lelaki, belah Dubai yang perempuan dokek kodah, yang wali dekat Sopan ni. Saya kata daripada online baik taukil tu taukil. Akad nikah yang kita wakil kepada orang boleh, itu lebih bagus. Baik bersemuka tapi wakil. Wali hakim wakil kan kepada orang boleh. Dia dengan izin lah. Syarat tu banyak lah, tapi masih boleh. Bahkan online pun syaratnya kotak. Nikah online kan. Semangat waktu lagi dengan nikah online kan. Semangat itu dah. Tadi nampak jangan tu sikit. Nikah online tahu gaknya. Dahsyat haji.
Nikah online ni ada cat ni. Nikah tak okey lah, nikah semua kopi okey lah. Boleh wakil, boleh wakil. Pasangan pengantin boleh wakil, saksi boleh wakil, boleh wakil, tak ada masalah. Itu syarat, ada syarat-syaratnya. Tawkil. Posisi cerita luar. Jadi ni hasad dengki yang digunakan dalam agama yang asal dia adalah ditogah, bahkan haram. Nabi kata boleh hasad, tak boleh hasad dengki sebab haram, melainkan pada dua perkara yang digunakan. Bahkan kata ulama kegunaan sampai pahala lagi. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmah, seseorang yang Allah beri dia ilmu dan hikmah, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, kemudian dia beramal dengan ilmu dan menghukum dengan apa yang dia faham serta diajarkan yang kepada orang lain tentang kepahamannya itu. Pagi, petang, siang, malam ajar orang. Contoh, menyebarkan ilmu, tidak mengharapkan apa-apa daripada habuan dunia melainkan redha Allah. Orang ni boleh kita dengki dengan dia. Yubtagha wajhullah, hanya semata-mata mencari redha Allah Subhanahu. Dia bercari wajah Allah, hanya mencari redha Allah. Ibtigha wajhillah, mencari semata-mata pembalasan daripada Allah. Ni hebat ni. Dulu ramai macam ni. Sekarang wallahu a'lam. Yang banyak bapa agama setakat nak cari followers, subscribers ada, bukan tak ada yang unit ikhlas kerana Allah SWT ni ada. Tapi fitnah akhir zaman timbul yang jenis-jenis ini ni. Bercakap hal agama, cari followers, subscribers. Bukan kita yang kata, dia sendiri yang kata. Jangan lupa tekan lonceng, subscribe. Kan tu kan, ada kan. Nak kata haram, kita pun tak pasti itu perbuatan tu haram, tak berani kata lah. Tapi itulah sikapnya, menyampaikan agama hanya semata-mata nak cari subscribers. Jangan lupa tekan lonceng, subscribe, kan? Itu kan? Itu apa tujuan ni? Apalah salah tak apa, bagus. TikTok kau, jalan apa ni, IG kau, Twitter kau, tak apa. Itu saluran untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan zaman teknologi canggih. Gunakan kecanggihan dan teknologi itu untuk jalan dakwah apa boleh, kan? Tapi betul-betul ni ada tim untuk cari subscribers sampai satu tahap jumlah yang kita target akan dapat imbuhan daripada itu. Betul tak? Dapat berapa ramai geng-geng yang kaya dengan daripada bayaran daripada YouTube, kan? Dapat bayaran daripada TikTok, semua dapat tu, kan? Dalam ni tak ada tak apa, kan? Wallahu alam, kan? Ini supaya kelas kau ni, insya-Allah saya jawab dah boleh dah. Tak, jangan obatan zaman sekarang halangan muhaji dah Isra. Kita dah ada, kan? Ini yang menyampaikan ni. Kalau tujuan dan matlamat ni, subscribe, jangan lupa. Dia ada cerita Al-Quran, hadis tadi, kan? Dia pun tengok berapa dah view ni. Capai target kita bulan ni 1 juta ni. Tunggulah payment. Ayo kata. Jadi pertama, boleh kita dengki dengan seseorang yang bergelumang hidupnya dengan ilmu, cari ilmu, nyampai ilmu sampai kita yakin beramal dengan kepahaman ilmu. Nombor 2, boleh kita dengki pada orang yang ada harta, ada duit tapi menyumbang nafkah. Itu pun jawab. Yang terbaik orang yang menyumbang nafkah cara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu duit banyak, selalu duduk kat masjid, banyak selalu kat surau. Tahu-tahu ada yang bodoh-bodoh yang sebelum tak untuk contoh dulu saya ingat saya pernah sampai ke surau ni sembahyang, angin betul yang mana panik dah. Masa tu surau lagi sini, saya singgah sini panik sebab aircon tak tahu. Sekarang yang memang tak lalap batu aircon kanan. Keselesaan. Jadi nak ngobatkan, siapa lo tak tiba dah ada, tiba datang mana-mana tak apa nama Cina apa kau datang tu tahu aircon. Lu apa ni? Saya mau pasang aircon. Kau saya aircon? Sebab tu ada satu tu haji kita pun tak tahu, tak pernah tak tahu sampai tiba dah pasang. Contoh, sonyak-sonyak.
Itu jadinya tu. Sampai ke sudah. Hari ni kita tahu siapa penginfak ekon ni. Kan? Ada tak ada ni yang orang-orang cuma nak kena jaga hati lah supaya dia datang riak. 4 ekor ni dia nyumbang ni, 1 ekor RM10. Lebih dia 4 ekor tu RM40. Dia punya nyomput dia tu macam tu semua dia yang beli kan. Ada juga. Jadi itu takut ada riak ke situ kan. Sebab tu Nabi SAW kata sadaqatu sirri tudfa'u maitatus su' kan. Sesungguhnya sedekah senyap-senyap menjauhi, mengelakkan dia daripada mati su'ul khatimah. Itu pun dosa kepada wajib kan. Boleh ya sama kalau kita nak sedekah orang-orang pun boleh. Siapa yang layak dan bagus sedekah orang-orang? Pemimpin, sebab dia jadi tauladan kepada orang bawahan dia, rakyat bawahan dia. Pemimpin afdal sedekah itu orang-orang. Tapi pun pada jaga hati ya. Pas mana jadi pemimpin? Dia sedekah surau, sedekah masjid, tunjuk tak apa kan. Ini pihak kerajaan pemerintah yang adil buat bagi afdal macam tu. Kita elok sesenyap tuan kita pun keting 50 sen senyap berarti jangan RM20. Tak apalah duit yo sedekah yo kan. Yang penting kesungguhan kita. Begitu juga ikhlas kita. Sungguh tu penting, sedekah sungguh-sungguh. Istiqomah macam kita tengok ada orang berdoa sungguh-sungguh. Tu penting, berkesungguhan tu penting. Walaupun lebih 12 minit dah lama ke bawah. Amin. Menjawab dia kan. Dia bukan ngumpet ni. Ini wadah baik yang kita nak guna fungsi kan. Bersungguh tu penting. Jawab dia, sehingga tak ada apa yang saya tengok dia pun tak ada, Alhamdulillah. Jawab dia kan. Apa guna elok sebaik dia tak ngumpet. Sungguh beramal sungguh sampai dengan istiqamah. Tapi dalam tak nampak tingginya tengah nak honda. Jadi dalam bahasa Arab, dia dongki ni, dongki yang tak elok hasan, ada satu istilah dongki yang baik ni disebut ribtah. Ribtah tu dongki yang elok. Hadis disebut hasan juga lah. Dongki. Sikit ni ada 2 hadis ni. Pertama, Nabi SAW kata fadlul ilmi 'ala al-'abdi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Itu jelas. Perumpamaan orang alim dengan orang yang kuat ibadah tapi kurang ilmunya adalah seumpama aku dengan sahabat-sahabat yang paling bawah. Mana sahabat yang baru faham agama, baru masuk Islam, tapi sahabat Nabi ada kemuliaannya bandingan aku. Mana Nabi ni tahap tertinggi, bukan setakat bandingan sahabat, bandingan daripada kelompok para Nabi dan Rasul pun dia nombor 1. Apalagi dalam keadaan Cina. Itu perumpamaan. Jadi kalau kita tengok, kita ada ulama bandingan kita ni macam hamba abdi lah terhadap tuan dia. Ni tuan yang hebat-hebat, kita ni hamba abdi, umpama macam tu lah. Kalau berhadapan dengan para ulama, kau rasakan begitu sesuai dengan apa yang disuruh dan dianjurkan dalam agama ni atau hadis Terakhir Nabi SAW sebut kafadlin. Jadi ada lagi riwayat sebut fadlul alim 'ala al-'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan aku, perumpamaan orang alim dengan orang yang abid, mana orang beribadah tapi ilmunya kurang, adalah seumpama bulan purnama cahaya dia cerah waktu malam berbanding bintang-bintang keliling yang kecil-kecil. Kadang cahaya ada, kadang tak ada. Kadang ada tapi pak dicorak, malam corak. Itu bandingan. Tapi kalau bulan tetap nampak cahaya corak, torang, itu perbandingan. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal yang baik daripada Allah Tuhan. Kalau saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل معنا هذا القرآن رحمة وقنا من بعده نورا معصوما
Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.